أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa penggerak kuliah surau kita, dan seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimat, ibu-ibu yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kesempatan masa yang masih lagi Allah izinkan, Allah pinjamkan kepada kita ini untuk kita dapat sama-sama manfaatkan terhadap perkara kebaikan di atas muka bumi Allah. Dan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang istiqamah sehinggalah akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita sambung perbincangan menggunakan kitab Dosa-Dosa Besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan perbincangan kita di dalam buku pada muka surat 56, pada muka surat 56. Baik, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man zana aw syaribal khamra naz'allahu minhu al-iman kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sihi. Yang bermaksud, sesiapa yang berzina atau minum arak, Allah akan mencabut iman daripada dirinya seperti mana seseorang yang menanggalkan baju melalui kepalanya. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Abu Hurairah. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga, Nabi Adam menyebutkan yaitu innal iman sirbalun yusarbilhu Allahu man yasha, fa iza zana al-'abdu naz'allahu minhu sirbal al-iman, fa in taba raddahu Allahu ilaih. Yang bermaksud, sesungguhnya iman itu umpama pakaian yang dipakaikan Allah kepada sesiapa yang disukainya. Maka apabila sang hamba itu melakukan zina, maka Allah akan mencabut pakaian iman daripada hamba itu.
Kemudian jika dia bertaubat pula, maka Allah akan mengembalikan kepadanya pakaian iman itu. Baik, hadis yang menceritakan berkaitan dengan termasuklah dengan hadis yang kita bacakan tadi, iaitu berkaitan dengan apa dia, iaitu tentang iman yang ada pada diri. Macam mana? Tak sama. Yang sama yang firstnya tadi, man zana aw syariba. Yang satu lagi ni saya baca pada yang lain punya, yang ke surat 56, bahagian yang atas, man zana aw syariba al-khamra naza'allahu minhul iman kama yakhlaqul insanu al-qamisa min ra'sihi. Baik, daripada hadis ini sama dia punya nak cerita, iaitu berkaitan dengan iman. Umpamanya apabila seseorang yang melakukan zina, ataupun dalam hadis ini disebutkan meminum arak dan juga berzina, maka Allah akan tanggalkan, cabut iman itu pada dirinya, sebagaimana seseorang yang menanggalkan baju melalui kepalanya. Nak menunjukkan bagaimana kalaulah ibaratnya itu kelakuan bagi orang yang melakukan zina dan orang yang meminum arak, maka sangat memalukan para jemaah dirahmati Allah. Perkara yang sangat malu. Tetapi apa boleh kata zaman hari ini, bila orang melakukan tersebut dalam keadaan tidak ada rasa malu. Bahkan zina yang dilakukan hari ini pula secara terang-terangan, seolah-olah menjadi trend zaman hari ini. Termasuklah dengan suka mempamerkan terhadap perbuatan yang dilakukan. Kan hari ini para jemaah sekalian, minta maaf cakap, kadang sedih orang Melayu Islam kita, para jemaah dirahmati Allah, kan duk buat perkara tu ialah bila kata zina ni bukan semestinya kelakuan yang sudah berlaku di antara lelaki dan wanita dengan perkara yang tidak elok tersebut, tetapi perkara yang mengundang kepada arah zina. Itu pun hari ini ramai yang seronok mempamerkan perbuatan-perbuatan tersebut. Termasuklah wallah alam, kadang kalau cerita Melayu kita hari ini pun dahsyat para jemaah sekalian. Cerita Melayu macam-macam, ada keluar berkaitan dengan respon ataupun komentar daripada orang tentang pelakon Melayu lelaki berlakon dengan wanita, dan jelas dari sudut hubungannya itu suami orang dan juga isteri orang, dalam berkaitan dengan bilik mandi dan sebagainya. Jadi benda-benda yang sedemikian ini, walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut, tapi perbuatan yang membawa ke arah penzinaan itu seolah dipamerkan dengan mudah para jemaah sekalian. Ini yang kita sangat bimbang dan takut. Sebagaimana orang rasa seronoklah, akhirnya generasi hari ini bila tengok, okey, itu adalah trend zaman sekarang. Bila trend, maka akhirnya jadi tak nampak penting berkaitan dengan usaha. Orang pun jadi ikut-ikutan. Zaman yang sangat bahaya hari ini. Sebab tu kalau ada anak-anak yang nak kata cita-cita nak jadi pelakon, kan, boleh, tapi tengok dululah. Tengok dulu watak apa kena pegang, kan. Tiba-tiba lah code offer, kan, dapat ni job besar ni, yang jarang-jarang, bukan senang nak dapat pelakon. Tengok watak apa pegang, watak perogol berseria jangan. Contoh para jemaah sekalian, kadang-kadang ada buat itu tak apalah, pelakon je, kan, tapi watak tu teruk para jemaah dirahmati Allah. Carilah watak yang elok sikit, skripnya dengan apa yang perlu dibuat. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kan, pasal media sosial ni kan. Okey. Yalah, kadang-kadang kita tak follow. Kita pun ada dekat Facebook lah contoh. Okey. Facebook. Tapi kan bila kita buka ni, kita tak follow pun benda tu. Tapi bila lalu kan, adakah sekarang ni zaman mesti nak konten yang bukan yang lebih mengenalkan orang ke tu yang. Okey, faham. Kita tak tengok, betul. Saya pun sama. Kadang saya nak tengok layang-layang perkahwinan, kan, cerita tu. Itu jadi tabu. Sebab apa? Kita tak tahu pun asalnya. Tapi bila tengok dia jadi viral tu, seorang pelakon ni lelaki dengan seorang pelakon perempuan, dalam babak tajuk cerita tersebut ada episod bahagian yang tak enak ditunjukkan para jemaah sekalian. Jadi kalau persoalan adakah trend hari ini, itu dia sebenarnya bermula, kalaulah dah bermula begitu, orang pun akhirnya tengok jadi macam
Itulah kaedah nak dapatkan tarikan, nak dapatkan follower, dan nak jadi terkenal. Sedangkan benda tu berdosa. Kita nak kata betul, memang tak betul, memang salah. Sedangkan banyak cara lain lagi kita boleh gunakan. Kan nak tarik follower, apa salahnya kalau gunakan dengan cara yang betul. Kan orang lagi bagus boleh kenal dia ni kalau lakon, ataupun dia ni kalau tarik follower mesti dengan watak dia sebagai seorang wanita yang betul, wanita yang solehah, dengan pakaiannya yang elok. Okey je, tak ada masalah pun. Cuma benda ni, itulah dia bergantung kepada, kalau macam lakonan ni, produsernya, yang buat skripnya, lepas tu siapa pula yang merancang untuk perjalanan cerita kisah tersebut. Jadi benda ni atas kita jugalah, atas kita. Dia kata, kalau kata adakah zaman hari ini memang sebegitu? Kalau ikut zaman memang macam tu, inilah zaman dia. Tetapi dari sudut betul ataupun salah, yang salah tu tetap salah, kita tak boleh nak betulkan. Tak boleh kita nak kata zaman ni dah macam ni, walaupun benda tu dosa, kita kata betul. Tak boleh. Kita benda tu memang tak betul, cuma guna kaedah yang lain. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, memang ada juga jenis ustaz-ustaz yang guna dalam TikTok tu sebagai medan dakwah, dengan kaedah menyanyi. Tapi tengoklah, mesti masih on track, jangan sampai terlajak sangat. Gitu. Maksudnya mengikuti peredaran zaman, tetapi masih menjaga dari sudut batasan agama. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita kena berjaga-jaga. Okey, baik. Yang seterusnya, baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbirun." Yang bermaksud 3 golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, serta mereka mendapat azab yang pedih, iaitu yang pertama, syaikhun zanin, lelaki tua yang penzina ataupun orang tua yang melakukan zina. Hadis ni adalah hadis yang peringatan keras terhadap kita sebagai umat akhir zaman, berkaitan dengan keadaan-keadaan yang Allah tak akan lihat kepada seseorang, dan Allah juga tidak akan wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, tidak akan membersihkan seseorang itu daripada dosa. Nak sebut betapa bahaya dan beratnya, iaitu apa dia? Jenis golongan pertama ialah orang tua yang melakukan zina. Kenapa dinyatakan orang tua yang melakukan zina? Bukanlah bermaksud adalah green light kepada orang yang muda, sama juga tetap berdosa. Tetapi nak sebut apabila sampai di saat usia yang tua tersebut normal dan secara fitrah, asasnya naluri Allah jadikan, ia akan kembali kepada agama. Itulah secara asas fitrahnya. Dan kadang kalau kita tengok mak-mak ayah kita, para jemaah dirahmati Allah, bila sampai satu tahap usia tersebut, tak ada apalah, ulang alik majlis ilmu, majlis surau dengan kuliah, itu je lah. Makna okey lah, alhamdulillah para jemaah sekalian. Termasuklah di hadapan saya semua ni ibu-ibu yang alhamdulillah pada waktu usia yang sebegini, alhamdulillah Allah beri rezeki dengan perkara tersebut. Saya tak tahu waktu syekhun, usia tua saya bagaimana. Kan boleh jadi adakah sebegini, ataupun tiba-tiba dengar cerita, ustaz jauh sekarang kuliah, tak pergi kuliah dah. Kan tak pergi kuliah, majlis surau pun dah tak datang bagi kuliah dah. Na'udzubillah, minta jauh dah. Sebab salah satunya amanat arwah mak saya, kata kalau boleh jangan duk buat kerja apa pun, janganlah tinggal untuk kongsikan kebaikan, untuk dapatkan pahala yang berpanjangan. Ini sajalah peluang dan saham juga untuk diri saya dan untuk semua kita sama sekali. Jadi nak sebutnya para jemaah dirahmati Allah sekalian, inilah yang perkara sebagai peringatan kepada kita, terutamanya di saat usia tua. Sebab tu Nabi sebut hadis ni ribuan tahun dulu, dan waktu zaman hari ni banyak tak berlaku ini yang berlaku. Atuk dengan cucu, bapa dengan anak.
Atuk dengan cucu, umur atuk dah berapa? 70 lebih dah. Tinggal dengan cucu, para jemaah sekalian. Tak tahu nak buat apa. Hati rasa kekosongan. Lepas tu pula jiwa pun jadi rasa tak tenteram. Kerohaniannya jadi tak stabil, para jemaah sekalian. Jadi tak stabil dari sudut kerohanian. Mulalah dia nampak yang dekat tu ada cucu, para jemaah dirahmati Allah. Jadi dengan cucu, na'udzubillah min dzalik. Ini zaman yang kita sangat-sangat takut. Okay, sebab tu kalau kita walaupun dalam keluarga orang kata tak ada batasan, kan? Tak ada batasan aurat. Walaupun tak ada batasan, cubalah juga jaga sebaiknya. Bukan bermakna tak ada batasan itu maknanya habis bebas semua, para jemaah dirahmati Allah. Malaikat suami isteri itu tak apa, para jemaah sekalian. Selain daripada tu, walaupun dalam hubungan kekeluargaan, cuba jaga sebaik mungkin. Bukan kita nak sangka buruk, tetapi berjaga-jaga. Sebab syaitan ni pun dia licik juga, para jemaah sekalian. Kadang tak kita orang, kadang tak orang tu kita, para jemaah sekalian. Kan? Macam hari ni, kalau dengan pelajar-pelajar, dengan guru-guru pun sama juga pelajar sekolah. Sebab tu kalau kalau pelajaran bahagian pendidikan, saya mengajar di Putrajaya, dia ada pernah pergi kursus dia kaitan dengan integriti. Dia kata sekarang ni kalau pelajar di antara guru dengan pelajar, terutamanya yang besar-besar, darjah 5, darjah 6 ni, kalaulah seorang guru tu yang terutamanya berbeza jantina, sama jantina pun sama juga, yang berbeza jantina, dia cakap dekat pelajar tu, contoh guru lelaki cakap pelajar, cantik dah awak hari ni, walaupun dia sebut begitu, tetapi bukan tujuan apa. Kalau budak tu tahu dia rasa tak selesa, dia pergi buat saman, rekod, dia boleh jadi valid benda tersebut. Sebab dia satu benda yang bahaya hari ni. Waktu nak orang kata puji tu pun tengok juga keadaan, kan? Tengok keadaan. Tak ada apa-apa duduk-duduk, oh cantik lah awak hari ni, kan? Sebelum ni tak macam ni, kan? Tengok. Dia kadang bukanlah salah nak puji, tapi tengok keadaan. Kalau benda tu macam biasa, normal, tak apa. Ni benda yang jarang-jarang tiba-tiba macam tu. Jadi benda ni sangat bahaya. Kalau budak tu tahu, dia rasa tak selesa, dia buat saman, boleh jadi memang orang kata boleh sah lah, boleh valid dia punya kesalahan tersebut. Itu zaman sekarang, para jemaah sekalian. Baik, lagi pula bila dengan hati keinginan. Baik, para jemaah dirahmati Allah, itu yang pertama. Golongan yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu Allah tidak akan melihat dan berbicara kepada mereka, iaitu golongan apa? Wa malikun kazzab, penguasa yang selalu menipu, ataupun pemimpin yang menipu. Bahasa hadis ni saya pernah sebut kot sebelum daripada ni, sebab daripada rujukan saya sebelum ni ada sebut dulu. Pemimpin yang menipu makna kata tak kisah dari sudut percakapan maupun dari sudut perbuatan, asalkan apa yang dilakukan, apa yang disebut itu adalah perkara yang dusta, perkara yang menipu. Jadi ustaz, macam mana kita nak kenal pemimpin yang menipu? Nilai sendiri, para jemaah sekalian. Takkan saya nak nilai, payah berat, para jemaah sekalian. Nilai sendiri. Bahasa mudah cakap gitu, tak akhirnya jadinya lain. Cakapnya lain tapi buatnya ke lain, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ni jelas menipunya, para jemaah dirahmati Allah. Tak payah orang panjang buat tu. Ada rekod pula ni masuk YouTube, para jemaah sekalian. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'ilun mustakbirun. Yang ketiga iaitu apa dia? Orang miskin yang angkuh. Makna orang miskin yang bangga diri. Sedangkan fitrah orang berada dalam kesusahan, orang berada dalam kemiskinan, disebutkan dalam kitab Iman dan Kehidupan, bahawasanya orang-orang yang sedemikian ini dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan merasa rendah hati serta dirinya. Contoh, kalau normal kita, bila waktu dalam keadaan susah, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan sekali fikir, waktu susah baru nak dekat Allah, waktu senang payah nak dekat dengan Allah. Itu satu side lah, para jemaah sekalian. Tetapi dari sudut fitrah asas kehidupan kita, itulah keadaannya. Time kita susah, barulah solat dijaga sungguh, doa kita banyak, para jemaah sekalian. Bukan takat doa, Quran duk baca, zikir tak tinggal sehari 1000 kali, para jemaah dirahmati Allah. Waktu bila? Waktu susah, para jemaah sekalian.
Tapi bila Allah berikan dengan kesenangan, berikan dengan kenikmatan, ketika itulah adakah kita masih dapat meneruskan apa yang kita buat masa susah dulu, ataupun makin berkurang, ataupun jadi tak ada langsung para jemaah sekalian. Tetapi nak sebutnya dalam hadis ni, orang yang demikian tidak akan dipandang oleh Allah. Dah dia miskin, akhirnya dia ampuh pula, dia tak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rugi dunia dan juga rugi di akhirat para jemaah sekalian. Patutnya kita waktu tu lah kita rasa sedar diri, ya Allah, kenapa hidup aku macam ni? Kenapa aku dapat ni? Kenapa aku dapat ni? Setiap benda ada saja menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Dan dari sudut sangkaan yang positif, yang baiknya, kita fikir mungkin Allah nak datangkan dalam bentuk peringatan para jemaah sekalian. Saya tadi pun terfikir juga, time ni kuliah duha para jemaah sekalian, takut tak sempat. Balik kuliah subuh tadi, tayar lembik para jemaah sekalian, duduk bawa rasa dah lain macam. Tengok memang tak ada angin para jemaah rahmat Allah. Tengok pula kat tayar tu, dia dah macam ada jalur hitam pekat, dia punya benang dia tu mungkin dah koyak bahagian dalam. Pergi dulu Bandar Seri Putra, bagi tahu kat ni, saya ni tayar ada problem sikit. Tapi insyaAllah boleh sempat sampai. Dah dekat kuliah pun pinggiran Putra je bagi tadi, sebaik dekat. Pergi kedai Adam Bandar Seri Putra, sebaik dah buka juga. Tengok memang ada paku besar pula tu, baru tampal. Bila dah tambah kata, bang, ini kalau terus jalan ni tak boleh lama sangat. Sebab dia punya benang dia bahagian dalam dah koyak, itu yang nampak jalur pekat tu, pula dah. Tapi nak kena tukar tayar tu. Kalau ikut baiknya kena tukar. Tapi tengok masa, nanti dululah, tengok kejap-kejap lagi. Jadi dia fikir, kalau dia fikir apa benda lah pula benda ni kan. Time waktu ni para jemaah rahmat Allah. Jadi nak sebutnya, perkara-perkara yang sebegini sepatutnya menjadikan kita dekat dengan Allah. Tetapi yang paling rugi bila keadaan tersebut makin jauh pula dengan Allah. Dia payah pula nak jaga solat, payah pula dia nak berdoa dan banyak sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 3 golongan tersebut. Yang seterusnya baginda bersabda lagi, hurmatun nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ. Yang bermaksud kehormatan isteri-isteri para pejuang di jalan Allah berbanding orang-orang yang tidak pergi berjuang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Tidak ada seorang lelaki yang tidak turut serta berjuang menjaga ahli keluarga seorang lelaki yang berjuang lalu mengkhianatinya pada ahli keluarga lelaki tadi, yakni dengan berzina, melainkan dia akan dihadapkan di hadapannya pada hari kiamat. Kemudian pejuang itu mengambil amalan-amalannya menurut yang dia kehendaki. Maka apakah pandangan kamu, yakni ketika segala amalannya itu diambil. Baik, hadis ini cerita tentang berkaitan dengan kehormatan seorang wanita ataupun seorang isteri, terutamanya terhadap suami-suami yang mana nak bila sebut dalam hadis ni ialah berjuang pada jalan Allah. Tapi dari sudut konteks kita hari ini, berjuang pada jalan Allah ni tidak berada sama macam di zaman Nabi dalam peperangan. Maka kita boleh nisbahkan berjuang di jalan Allah itu juga terhadap apa kebaikan yang dilakukan oleh suami. Suami yang keluar pergi bekerja, asalkan benda itu perkara yang baik, mesti kena dengan syarat. Jangan memang suami dia keluar tapi bukan bekerja dan buat benda yang lain pula, perkara yang haram, perkara yang berdosa, menipu pula dekat isteri. Dia tak termasuk dalam perkara hadis ini. Kan? Cakap dengan isteri pergi kerja tetapi dia pergi ke belah lain. Kan? Cakap outstation 3 hari tapi sampai ke Thailand. Jadi para jemaah sekalian, ni musim-musim dia. Tengok aduh, pening kepala para jemaah dirahmati Allah. Moga Allah jauhkan kita semua para jemaah sekalian. Dengar-dengar di Thailand, dengar-dengar je Thailand.
Dengar-dengar anak artis pula dengan apa, dengan lagi sampai pergi ke Thailand. Aduh, pening kepala. Jadi tak ada negara lain. Sebab apa? Thailand ni mudah, para jemaah sekalian. Thailand mudah. Dan kalau Malaysia kita, contoh dia nak berkahwin lain, dia mesti kena ada borang daripada Jabatan Agama bahagian JAKIM di dalam kawasan dalam Malaysia kita ni. Kena ambil dan persetujuan. Jadi bila pergi ke sana, Thailand, dia tak perlukan borang tersebut. Dia terus dah boleh halal. Cuma dia balik Malaysia ni lah yang akan jadi masalah untuk nak mengesahkan kedudukan tersebut. Itu yang kadang-kadang bila balik ada masalah, mesti awal tu bermula di Thailand. Kan? Prosesnya nikah di Thailand, jadi masalah balik Malaysia kantor para jemaah sekalian. Jadi apa pun dia tak boleh nak elak, memang kantor juga. Sebab apa? Dia akan duduk Malaysia lain lah. Dia memang warga negara Thailand, tak balik ke Malaysia, tak duduk Malaysia. Tapi bagaimana kaedah penyelesaiannya, wallahualam. Jangan tanya tak tahu tak nak buat para jemaah sekalian. Tak nak buat dan tak ada terniat nak buat. Kasihan para jemaah sekalian. Suami setia insya-Allah. Amin amin. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam rujukan yang lain. Nabi pernah berkata dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, "Ya ma'syaral muslimin, ittaquz zina, fa inna fihi sitta khisalin, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Fa amma allati fid dunya fa dhahabu baha'il wajhi wa qasrul 'umri wa dawamul faqri. Wa amma allati fil akhirati fa sukhtullahi tabaraka wa ta'ala wa su'ul hisab wal 'adzabu bin nar." Yang bermaksud, wahai kaum muslimin, jauhilah dengan perbuatan zina, kerana padanya ada 6 macam bahayanya. Daripada 6 tersebut, 3 macamnya di dunia dan 3 macamnya lagi di akhirat. Adapun bahaya yang akan menimpanya di dunia, ini pesan Nabi kepada para sahabat. Satu ketika Nabi berpesan, wahai ya ma'syaral muslimin, kaum muslimin, ittaquz zina, jauhilah daripada perbuatan zina. Sebab apa? Orang yang melakukan perbuatan zina akan dapat 6 bentuk bahayanya kepada diri seseorang tersebut. Hadis ni tak ada dalam buku kita sama-sama. Ini dalam kitab yang lain. Daripada 6 perkara tersebut, Nabi bagi tahu ada 3 yang bahaya ni di dunia dan juga 3 yang berikutnya lagi adalah di akhirat. Untuk di dunia, yang bahaya di dunia yang pertama adalah apa dia para jemaah sekalian? Fadhahabu baha'il wajhi, lenyapnya cahaya daripada mukanya ataupun wajahnya. Bahasa mudah kita sebut, hilang nur cahaya pada muka seseorang itu yang melakukan zina. Cuma bab hilang cahaya di wajah ni subjektif para jemaah sekalian. Ya subjektif. Sebab apa? Pandangan orang sangat berbeza, dan macam mana kita nak nilai wajah seseorang itu yang bercahaya ataupun tidak? Jawapan dia sangat-sangat payah. Sekarang duk kata gini, kata tak ustaz, saya punya pandangan nampak dia tak bercahaya, ustaz je yang nampak cahaya. Sudah. Takkan kita nak hukum itu? Dia payah. Semudah kadang kita tengok menyenangkan, rasa tenang hati kita. Kalau nampak, tapi tak boleh juga kita spesifik begitu. Kadang kita nampak muka orang rasa serabut kepala otak para jemaah sekalian. Nampak muka dia datang, aduh, nampak. Sebab muka dia muka stres. Jenis orang muka stres, jadi kita pun terpengaruh sama, terikut sama, jadi stres pula tengok muka dia. Adakah dia lakukan zina? Tak boleh juga kata begitu. Orang jangan dapat elok-elok kawan tu okey, mood tiba-tiba jadi hilang. Nampak serabut, apa serabut sangat buat zina ke apa? Jangan. Teruk, bahaya. Baik. Ini sebagai ilmu untuk kita para jemaah dirahmati Allah. Sebab kadang mungkin dia ada masalah lain, bukan pasal tu pun. Baik. Ini secara umumnya dari sudut ilmu lah, melenyapkan cahaya dan wajahnya. Yang kedua, bahayanya di hari ketika berada di atas dunia, iaitu apa dia? Nabi kata, wa qasrul umri, memendekkan umur. Ini pun sama. Jangan kita duk dengar ada orang meninggal, pendek dah umur dia meninggal, itulah banyak buat dosa, zina tu pun. Jangan para jemaah sekalian. Ini sekadar ilmu. Dan
adabnya kita juga bila mana kita bertemu dengan kematian orang yang pergi dulu daripada kita, kita mengambil pengajaran, terutamanya bila sesuatu yang kita lihat di hadapan mata kita. Ini dia punya adab. Walaupun yang kita lihat itu mungkin keadaan yang pelik. Keadaan yang peliknya ada dua. Sama ada yang pelik kita lihat itu perkara yang memudahkan, ataupun yang pelik adalah sesuatu yang menyusahkan. Dua-dua keadaan ini dari sudut adab, bila kita nampak jumpa depan mata, ambil pengajaran, jangan duk cerita, jangan sesekali terfikir tentang keburukan yang dia buat. Terutama buruk lah. Kalau baik tak apa, para jemaah sekalian. Kalau buruk ni, sebab apa? Nak mengelakkan daripada kita menceritakan ayat si mati tersebut. Terutamanya yang paling berisiko besar benda-benda ni nak kena jaga siapa? Orang-orang yang memandikan jenazah, menguruskan jenazah. Tengah-tengah mandi, tangan tergerak dia tu, angkat balik atau bergerak balik, kan macam main-main tapi berlaku sah. Orang kata memang betul berlaku. Saya duduk jadi seram pula tiba-tiba nak mandikan jenazah, kan? Jadi nak sebut benda-benda ni semua adalah pengajaran. Tengok duk buat macam-macam cara, macam-macam gaya, macam-macam pula jumpa perkara-perkara yang ada. Kita nampak, ambil pengajaran. Ya Allah, moga Allah ampunkan dosa si mati tersebut dan juga hindarkan pada diri kita supaya mati dalam keadaan yang tidak baik. Dah takat tu para jemaah sekalian. Jangan jap lagi duk jumpa kau. Tahu tak? Suami akak tu dia meninggal lain macam. Lidah terkeluar, tolak buah tak boleh masuk. Keluar gitu je. Contoh para jemaah sekalian. Jadi nak sebut benda-benda ni semua untuk kita sama-sama berjaga-jaga. Dan qasrul umri, memendekkan umur ni maksudnya apa dia? Maknanya dia tidak ada peluang untuk menambahkan, menggandakan lagi kebaikan untuk hidup di atas dunia. Kita nampak lihat daripada sudut perkara tersebut. Jangan kita lihat orang yang pendek umur dah meninggal dulu, dia buat benda ni. Jangan lihat dari sudut itu. Kita lihat memendekkan umur, hilanglah peluang kebaikan untuk dilakukan dalam kehidupan. Sebab itu usia yang panjang lagi, usia yang ada lagi pun nikmat dari Allah, ada kebaikannya. Dan orang yang pergi dulu daripada kita pun ada dia punya kebaikannya. Yang dah pergi dulu, boleh jadi orang itu Allah lebih sayang dia berbanding dengan kita. Sebab tu dia antara contohnya, ramai yang pergi dulu adalah di kalangan orang-orang guru-guru, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para jemaah sekalian. Tetapi tak dinafikan juga, ada yang pergi dulu tu bukan kategori yang sebegitu. Tapi maknanya ada kebaikan, Allah sayang dia lebih dulu daripada kita. Batu jangan tiba habis Ustaz. Kita yang hidupnya Allah tak sayang ke maksudnya? Sayang juga. Tapi dalam bentuk bagaimana? Allah bagi peluang supaya kita boleh tambah amal kita bila dapat teruskan kehidupan. Jadi begitu cara untuk kita melihat terhadap kematian ini, memendekkan umur. Yang kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, iaitu wadawamul faqri, orang yang melakukan zina ini akan mengekalkan kemiskinan. Punca di antara kemiskinan, masalah kemiskinan para jemaah sekalian, iaitu apa dia? Ini contoh juga ya untuk kita faham para jemaah dirahmati Allah. Tak semua yang miskin itu melakukan zina, bukan pula para jemaah sekalian. Tetapi andai orang yang melakukan zina wadawamul faqri, ia akan mengundang kepada kemiskinan. Kerja hakiki buat dah, kerja tambahan lain buat dah, kerja itu buat dah, kerja ini buat dah, macam-macam dalam masa 24 jam segala kerja dibuat. Tapi dalam kerja-kerja yang dibuat itu duk pelik rasa. Kenapa duk buat ini rasa payah rezeki ni nak lekat dalam hidup. Duk buat macam-macam benda dah, bukan 1, 2, 3 kerja, 4, 5 kerja dalam satu masa. Tapi rasa macam tak ada sungguh rezeki ni, bukan payah rezeki nak. Jadi benda-benda ni semualah mungkin sebagai peringatan muhasabah untuk diri kita. Kerana apa? Mudah, simple dia punya sifir untuk kita faham apa kaitan kemiskinan dan juga orang-orang yang melakukan zina dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bahasa mudahnya, kita nak kaya, kita nak rezeki daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana rezeki itu dari Allah nak turun, rezeki dari Allah nak sampai? Andai dalam kehidupan
kehidupan kita tidak menjaga hubungan dengan yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Para jemaah sekalian, yang maha pemberi rezeki adalah Allah. Yang bagi gaji kita, betul manusia bagi gaji masuk dekat dalam bank account, suami duk bagi duit dan sebagainya, itu yang memberikan rezeki yang ada di atas dunia sebagai pengantaraan. Tetapi yang maha pemberi rezeki daripada suami tadi yang boleh ada duit, boleh bagi dekat kita, daripada majikan yang boleh ada duit masuk dalam akaun kita, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi river ke belakang tersebut, barulah kita akan jumpa nampak adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah dirahmati Allah, itu adalah 3 bahaya ketika mana berada di atas dunia. Adapun Nabi SAW menyebutkan lagi, wa amman lati fil akhirah, 3 berikutnya bahaya yang menimpa di hari akhirat. Sudah tentu dan pasti yang pertama, fasukhtullahi tabaraka wa ta'ala, dia akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Allah akan murka. Bila hari akhirat, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah murka kepada seseorang itu, waktu mana berada di padang mahsyar, maka dia akan berkaitan perkara yang kedua, su'ul hisab. Dia akan dihisab, akan dihitung dengan seburuk-buruk perhitungan. Para jemaah sekalian, dihisab dalam keadaan yang buruk. Allah akan hitung, Allah akan nilai, tengok-tengok, muduk jaga salat, muduk buat itu dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ada sangkut berkaitan dengan melakukan zina semasa hidup. Terus buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut para jemaah sekalian. Sebab duk buat banyak kebaikan yang lain, tetapi ada satu kesilapan yang besar kita duk buat dalam hidup kita yang akhirnya memadamkan kebaikan, menghapuskan kebaikan tersebut. Sebab tu caranya bagaimana dalam hidup, betul dosa ni memang kita tak boleh elak. Semua lakukan dosa, termasuk dengan saya sendiri pun. Jadi bila kita sedar dengan perkara tersebut, usaha kita untuk cover bukanlah cover, untuk kita nak tambah baik lagi dengan amalan-amalan lain. Kita kena usaha lebihkan juga amal lain supaya apa? Dapat menampung agar Allah terima amal baik ini berbanding dengan dosa yang kita lakukan. Sebab tu amal kita ni pun kadang boleh jadi kita akan masuk dalam syurga Allah bukan kerana hanya dengan sekadar solat yang kita lakukan. Sampai depan Allah, maka duk nilai-nilai tengok solat yang duk buat banyak di atas dunia, tetapi masuk dalam syurga bukan kerana dengan solat, hanya kerana dengan memberi makan kepada orang-orang anak yatim dan juga fakir miskin. Kerana apa? Itu jauh lebih ikhlas berbanding dengan solat yang dilakukan. Kadang solat lakukan ni macam-macam bermain dalam hati, tetapi ada amalan lain yang dilakukan sebagai amalan tambahan, itu jauh lebih ikhlas, jauh lebih bernilai dan bermakna di sisi Allah, disebabkan dengan perkara itu memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teruskan kebaikan, jangan kita duduk saja walaupun kita tahu yang mana kita mempunyai dosa dan kesilapan. Baik, itu yang pertama dan kedua. Dan yang ketiganya, bahaya di hari akhirat tidak lain dan tidak bukan selepas dia dapat murka Allah, dihitung dalam keadaan yang buruk dan mendapat al-azabu bin nar, azab siksaan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kebaikan itu mungkin akan masuk dalam syurga, tetapi boleh jadi ada sangkut dengan kejahatan yang tidak lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan disiksa dahulu dengan kejahatan yang dilakukan tersebut. Muslimin para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, yang seterusnya kita lihat baginda Nabi SAW bersabda pada muka surat 57. Itu yang lebih kurang sama dengan hadis sebelum ni. Arba'atun yubghiduhumullah, al-bayya'ul halaf, wal faqirul mukhtal, wasyaikhuz zani, wal imamul ja'ir. 4 golongan yang dimurkai Allah, yaitu penyaga yang suka bersumpah, kedua si miskin yang sombong, ketiga lelaki tua penzina, dan keempat adalah pemimpin yang zalim. Cuma dekat sini hadis ni dia berbeza dengan yang tadi.
ada dua keadaan. Pertama adalah yang dinamakan al-bayya'ul halaf, peniaga yang suka bersumpah. Elakkan bersumpah. Peniaga-niaga dah. Jangan duk main dengan sumpah-sumpah. Sebab apa? Dia nak meyakinkan, nak orang berikan kepercayaan terhadap apa yang dijual. Sumpah tak tipu, benda ni bagus. Kan? Orang sumpah pula para jemaah sekalian. Jangan sampai tahap bersumpah, biar berpada-pada dalam adab berniaga kita sebagai seorang Islam. Dan yang keempat tadi ada berbeza sedikit, iaitu al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Tadi pemimpin yang dusta, ini pemimpin yang zalim. Sebenarnya ia juga termasuk dalam satu kategori pemimpin yang berdusta. Kan? Cuma bila sebut dusta ni kita nampak luaran, dari sudut fizikalnya, dari sudut percakapannya. Dan zalim ini pun sebenarnya termasuk juga sekali para jemaah dirahmati Allah. Cuma bab zalim ni dia melakukan penganiayaan kepada orang-orang di bawah pimpinannya sendiri, para jemaah dirahmati Allah. Dia menzalimi. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan yang bermaksud ada 4 jenis golongan manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Di antaranya Allah mengharamkan orang yang menderhakai kepada kedua ibu dan bapa. Yang pertama. Adapun yang kedua, Allah juga mengharamkan siapa dia? Iaitu orang-orang yang mengambil hak orang dan juga yang meminta kepada hak orang, para jemaah sekalian. Menganiaya, menzalimi, para jemaah sekalian. Dia ambil hak orang dan juga suka meminta hak orang. Ini dua keadaan yang dia ambil hak orang ni, menzalimilah, para jemaah sekalian. Sepatutnya hak orang itu mesti diberikan kepada dia yang sebenarnya, tetapi ia menzalimi dalam keadaan dia mengambil hak orang tersebut. Boleh jadi mungkin dalam pemimpin yang zalim melakukan perkara yang tersebut termasuklah dengan tindakan-tindakan yang sama, para jemaah dirahmati Allah. Patutnya itu hak orang, hak orang di bawah pimpinannya, hak rakyatnya, tetapi tidak diberikan dengan hak-hak tersebut, para jemaah dirahmati Allah. Ini benda-benda yang kena jaga. Kok dah takut nanti ada jadi pemimpin, kan? Jadi pemimpin wakil rakyat ke dekat sini. Tapi itu skop besar sangat. Skop kecil kita dalam kalangan sini dia pun dah memadai. Samalah juga, para jemaah dirahmati Allah. So berikan hak kepada yang sebenar. Dan juga Allah mengharamkan juga untuk meminta hak orang. Meminta hak orang ni maknanya dia jenis suka meminta-minta dalam kehidupan. Bukan salah, tetapi tengoklah pada keadaan, pada kemampuan, kudrat seseorang tersebut. Kan? Kalau orang nak bagi, alhamdulillah. Tetapi kalau boleh elakkan semudah itu untuk kita meminta. Sebab tu minta maaf cakap kadang benda ni sensitif, para jemaah sekalian. Kan ada setengah tempat lah. Ustaz tak tahu keadaan saya macam mana. Ustaz cakap bolehlah, yang susahnya saya. Kan? Saya nak terus hidup ni. Kan? Kita bila tengok gitu kan, macam hantar bantuan itu dan sebagainya. Ada setengah tu bila tengok kategori yang boleh usaha dan kategori yang mampu. Muda lagi, para jemaah sekalian. Tetapi tak tahulah, mungkin dengan dah terbiasa orang bagi je, para jemaah sekalian. Tak ada nak usaha lebih. Contoh kalau terlihat Cendol Burhan di belah Kuala Selangor. Kan? Dulu Cendol Burhan ni dia di antara salah seorang yang penerima zakat Selangor, para jemaah sekalian. Penerima zakat. Tetapi akhirnya dia dah maju, bila dia dapat dengan duit zakat tersebut, dia lakukan perniagaan dan akhirnya dia maju terkenal sampai hari ini. Akhirnya hari ini dia menjadi orang yang pembayar zakat Selangor, para jemaah dirahmati Allah. Ini maksudnya yang kita nak, para jemaah dirahmati Allah. Bila dapat sesuatu tu pula, cuba fikirkan bagaimana yang boleh kita nak buat, apa yang boleh kita lakukan. Andai yang dapat itu boleh ada berbaloi usaha kita boleh buat. Supaya apa? Tidak berterusan dalam keadaan meminta-minta. Tapi saya sebut ni tengok pada keadaan situasi. Melainkan dia memang tengok-tengok kategori uzur, patut tak berkemampuan, tak sihat dan sebagainya. Itu lain cerita, para jemaah sekalian. Baik, muslimin dan muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya disebutkan dalam sanad hadis ini adalah sahih. Seburuk-buruk zina ialah berzina dengan ibu kandung
adik-beradik perempuan, ibu tiri dan juga mahram perempuan yang lain. Dan Al-Hakim mensahihkan hadis berikut dalam keadaan beliau bertanggungjawab ke atas, yang mana disebutkan man waqa'a ala zati mahram faqtulu, sesiapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah ia. Dan disebutkan lagi di antaranya para jemaah rahmati Allah, seberat-berat perbuatan zina iaitu orang yang berzina dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan isteri ayah yakni ibu tiri, dan sekalian kaum kerabat yang diharamkan perkahwinan dengan mereka, ataupun mahram yakni keluarga yang terdekat kepadanya. Ini kategori zina yang seburuk-buruk kelakuan zina. Kalaulah kata berlaku penzinaan lelaki dan wanita yang di luar daripada keluarga itu adalah perkara yang keji, adalah perkara yang buruk, maka jauh lebih buruk lagi penzinaan berlaku dalam kalangan ahli keluarga terdekat bersama dengan mahramnya. Sebab apa nak tekankan di sini adalah bahaya terutamanya zaman hari ini macam kita sebut tadi. Ni hari ini banyak orang kata wallahu a'lam macam mana pandangan orang terhadap isu benda ni para jemaah sekalian. Dia kata contoh macam tadi, bapa dengan anak itu dah standard dah, biasa dah. Benda-benda yang berlaku hari ni, mak saudara dengan anak saudara ni ada pertalian kekeluargaan. Semua benda-benda yang sebegini adalah seburuk-buruk penzinaan. Dan perkara ini yang isu panas juga baru semalam para jemaah sekalian. Kan sentuh sikit para jemaah rahmat Allah. Kan isu semalam kan bagaimana berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sebegini, yang akhirnya kita bimbang dah tak boleh dihukum dengan mengikut syariah, jenayah syariah para jemaah sekalian. Walaupun daripada negeri Kelantan para jemaah rahmat Allah, tetapi in case andai kata berlaku, refer tengok kes dah pernah ada berlaku dan telah dibatalkan benda untuk jatuhkan hukuman enactment syariah selagi mana tidak menyalahi mengikut kepada undang-undang mahkamah sivil. Maknanya sivil yang dah di atas, syariah dah jadi di bawah para jemaah sekalian. 16 perkara yang banyak melibatkan berkaitan dengan syariah dah menjadi seolah-olah benda itu rujukan yang kedua dan tak boleh diguna pakai para jemaah sekalian. Akhirnya kita bimbang makin banyaklah kes-kes berkaitan zina, kes berkaitan dengan rogol, kes berkaitan dengan LGBT ini tidak boleh dihukum mengikut dengan hukuman syariah, walaupun secara asasnya syariat memang salah dan berdosa. Jadi ia sekadar orang kata macam teori sahajalah para jemaah sekalian. Praktikalnya tak boleh nak dihukum dah. Jadi apa maknanya para jemaah rahmati Allah? Ini yang kita bimbang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dah tahu memang benda tu patutnya salah. Dan bila patutnya salah, ikutlah memang kesalahan pada perbincangan enactment syariah para jemaah rahmati Allah. Tapi bila ada bantahan, bila ada kena pula menang pula, akhirnya jadilah benda itu terbuku dan tersimpan, tak boleh nak buat apa para jemaah sekalian. Sekadar dapat tengok jadi biasa dah para jemaah rahmati Allah. Jadi akhir zaman ni bila kalaulah macam tu punya tahap sekalipun dah terjadi, yang penting adalah apa dia? Diri kita, iman kita para jemaah sekalian. Itu saja kita doa biar Allah jaga diri, jaga iman kita para jemaah sekalian. Berkaitan kita saja, pasangan, ahli keluarga, adik-beradik, anak-beranak, sanak saudara dan sebagainya para jemaah rahmati Allah. Sebab tu nak jaga benda-benda ni semua apa dia? Perbanyakkan hari demi hari dalam kehidupan kita dengan ilmu-ilmu agama para jemaah rahmati Allah. Ilmu agama itu je dia punya cara dan jalan para jemaah sekalian. Tak kisahlah cara nak dapat macam mana. Ya aja. Ada tanya. Ya, ya. Hukum juga, adakah akan didakwa atau maksudnya akan didakwa lah? Ya. Dia boleh didakwa, tetapi dari sudut nak jatuhkan hukuman tu dia akan ada perbincangan juga. Dia tidak orang kata macam kes tu lah juga yang berlaku. Jadi bila ada peguam yang masing-masing dan akhirnya berapa orang yang setuju, berapa orang yang bantah, akhirnya yang bantah tu ramai. Bila yang bantah tu ramai,
keputusan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut dah tak boleh dipakai dah. Dah tak boleh diguna dah. Jadi itu bawah kerajaan negeri punya. Dia bawa pada legal punya, persekutuan punya. Kita takut dia boleh jadi itu sebagai rujukan. Kita ada sumber rujukan, dan benda ni itu atas kepala atasnya lah para jemaah sekalian. Kepala atasnya. Kepala atasnya itu para jemaah macam. Kalau kata okey kita boleh bincangkan, tak apa, itu negeri walaupun batal, tapi dalam perbincangan yang ni semua dari sudut negeri ni, dari sudut persekutuan punya ni, kita tetap teruskan, alhamdulillah para jemaah sekalian. Tapi kalau kata tak apa, kita follow dengan apa yang telah ada, sebab memang dah terbukti dan memang dah ada rekod dah, so follow, tak boleh nak buat apa lah para jemaah sekalian. Baik. Ya betul, memang ada setengah negeri. Itu pun ialah bila dah ada satu kes yang macam tu, kita bimbang menjadi rujukan dan tengok okey, tak ada masalah pun benda tu. So orang jadi rujukan, kita proceed ikut macam tu je. Akhirnya negeri-negeri lain pun ikut sampailah persekutuan pun ikut. Akhirnya habis, tak boleh buat apa, tengok sajalah sebagai teori saja para jemaah sekalian. Ini yang kita bimbang para jemaah dirahmati Allah. Sebab ya ya betul. Okey. Ya betul. Itu yang masalah kita sebenarnya. Di Arab Saudi masih ada menjalankan hukuman yang sebegini. Di Arab Saudi masih ada. Cuma dia ada buatlah pada hari yang tertentu, dan ada di tempat yang tertentu, dan mungkin juga tidak ditunjukkan secara khalayak ramai. Kalau persoalan pada kita ni, wakil kita, negara Malaysia kita ni, wallahu alam, nak kata mungkin ada, ya, tertangkap pun ada, tetapi dari sudut hukumannya bagaimana, daripada sudut pelaksanaannya tu bagaimana, itu yang kita wallahu alam. Sebab kadang kita nampak tangkap saja, lepas daripada tu tak tahu apa yang berlaku, kan? Tahu-tahu kadang tu lepas dia pula para jemaah sekalian, kan? Macam-macam, banyak, bukan berzina je. Ya betul. Ya betul, banyak, bukan berzina je, macam-macam. Tangkap tu ya. Ya betul. Itu yang sepatutnya memang dibuat di khalayak ramai sebagai peringatan, supaya orang takut nak lakukan benda tersebut. Kadang bukan berzina, bab lain pun macam-macam, bab rasuah, bab apa benda semua ni. Time tangkap tu betul, nampak tak para jemaah sekalian? Kita berjaya menangkap ni, rasuah berapa juta dan sebagainya para jemaah sekalian. Lepas daripada itu pun wallahu alam, tahu lepas pula para jemaah dirahmati Allah. Baik. Dia tak mau panjang bab tu, dia jadi kona dia lain nanti. Kona lain tu bahaya para jemaah sekalian. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak sebut akhir zaman kita ni, yang paling menyedihkan adalah kita sesama Melayu dan sesama Islam para jemaah sekalian. Itu yang jadi masalah. Kita pelik, wallahu alam, kenapa dia jadi payah sangat berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Islam. Kadang ada setengah kaum-kaum lain, Cina, India okey je. Semalam ada dua kita. Semalam saya ada Islam Mi'raj di Banting. Habis daripada ceramah tu, surau tu kalau perasan di betul-betul tengah Pekan Banting, Surau Al-Falah Pekan Banting. Dekat situ bukan majoriti Melayu Islam. Situ ada ramai, Pekan Banting tu ada yang India, ada banyak yang Cina. Nak sembang kata awalnya memang karya ni kami 3 orang yang memang Melayu. Dia bangunkan surau tu, buat itu ni dan sebagainya. Akhirnya bila waktu azan apa, saya tanya, ceramah dengar sampai keluar ke? Sebab dia pekan sampai luar, dengar sampai luar. Dia orang pun tak kisah yang peniaga-peniaga yang India, Cina kat situ, dia orang boleh tahu. Boleh tahu, contoh waktu maghrib masa lewat, lewat ini tak bunyi dia punya azan punya lagi, dia pula yang ingatkan gitu. Bagus. Pagi tadi pun sama, saya kuliah duha kuliah subuh di pinggiran Putra. Dia kata kebetulan waktu kuliah tu pula, lepas daripada tengah sampan, tengah duduk minum, sembang-sembang para jemaah sekalian, ada orang komen, ada orang respon, orang komplain. Orang komplain sebab bunyi mikrofon sampai keluar. Bunyi mikrofon sampai keluar. Tanya, dah lama ke dia komplain? Dia komplain tu lama. Ni dia bagi lagi. Kuliah saya ke tu? Kuliah saya ke Ustaz. Dia kata, sebab dia buka sampai keluar. Tapi dia kata,
masyarakat persekitaran situ memang semua Melayu dan semuanya memang tak ada masalah. Dia kata yang masalah memang dia ni seorang, dia duduk 5 tahun menyewa, sepanjang 5 tahun memang komplain berkaitan dengan ceramah ni, dengar sampai keluar. Sebab bila kita pernah tutup, orang marah, bukan orang marah, orang komen lah pula, biar buka, at least kalau yang tak sempat boleh dengar dari rumah. Tak apa, tu tak nak bincang lah, dengar kuliah dari rumah. Tak apalah, baik, baguslah para jemaah sekalian. Dia dengar daripada rumah, okey lah, dia seronok lah para jemaah sekalian. Tapi yang respon yang komen ni adalah orang Melayu Islam. Dia kata sampai kata mengganggu waktu tidur lah, ganggu anak saya nak tidur dan sebagainya. Jadi banyak yang sebegini, dan bila Cina India ni tak ada masalah. Bahkan mereka kadang-kadang lagi boleh jaga kehormatan. Kita tak kacau dia, dia pun tak kacau kita. Kita hormat dia, dia pun boleh hormat dengan kita. Yang masalah kita ni sama Melayu Islam para jemaah sekalian. Kan? Jadi tak tahulah nak kata para jemaah dirahmati Allah. Biarlah dia uruskan macam mana para jemaah sekalian. Penting kita cubalah yang sebaik mungkin. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sedikit lagi. Kita habiskan tajuk yang di bab zina. Baik, yang seterusnya tadi sudut pada muka surat 57 tu habis selesai, dan muka surat 58. Dalam bab ini terdapat banyak hadis lagi, antaranya ialah hadis riwayat Al-Barra bahawa bapa saudaranya, yakni sebelah ibu, pernah diutuskan oleh Nabi SAW menemui dengan seorang lelaki yang telah berzina dengan ibu tirinya untuk membunuhnya dan membahagikan hartanya kepada 5 bahagian. Ini kisah berkaitan dengan macam tadilah, iaitu penzinaan yang berlaku di dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Jadi kita sama-sama doa biar harap Allah agar kuatkan hati kita, kuatkan iman kita para jemaah sekalian. Walaupun dalam kekeluargaan suami isteri tak apalah para jemaah rahmat Allah, luar sikit daripada tu, tapi ada kekeluargaan. Walaupun tidak ada batasan aurat dan sebagainya, cubalah jaga sebaik mungkin. Baik, para jemaah rahmat Allah, jadi sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Bulan hadapan kita akan sambung tajuk yang berikutnya. Ni tajuk ni memang kena bulan depan, tak boleh bincang bulan ni sebab dia panjang sikit, iaitu pemimpin yang menipu rakyatnya, zalim dan bengis. Ini kalau rekodnya habis. Tapi tak apa, ilmu. Kita tengok ada hadis ayat Quran, kan cakap kosong. Baik para jemaah dirahmati Allah, sekadar itu untuk pertemuan kita. Wallahu alam, yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita semua sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la maqrudan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.